Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu Recording in progress. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita, membincangkan faedah yang boleh kita ambil, ilmu-ilmu yang boleh kita ambil daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang berkenaan dengan bab yang baru, iaitu babus salatil jamaah wal imamah. Bab membicarakan berkaitan dengan salat jamaah dan juga hukum hakam yang melibatkan imam. Bila kita sebut al-jamaah, maksudnya salat yang tidak dilakukan secara bersendirian. Dipanggil jamaah kerana orang-orang yang bersalat itu berhimpun, sekata, selari ketika melaksanakannya, sama ada pada waktu, bukan ada sama ada, pada waktu dan juga pada tempat yang sama. Kalau mereka itu beramai-ramai salat di tempat yang sama, tetapi perbuatan mereka itu berbeza, maksudnya mereka tak serentak, maka tak dinamakan salat itu berjamaah. Walaupun mereka buat di satu tempat yang sama, tapi bukan pada waktu yang sama. Tapi kalau katakan mereka berada pada waktu yang sama tapi di tempat yang berbeza, tidak ada niat untuk mengikut salah satu daripada kedua mereka, maka mereka juga tak dinamakan sedang salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ini salat yang dilakukan, salat yang sama ataupun bentuknya sama, dilakukan dengan adanya imam dan adanya makmum pada waktu yang sama. Ya, itu yang dipanggil sebagai salat berjamaah. Dalam bab ini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama ialah hadis yang biasa kita dengar, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah qala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah, afdal, lebih baik daripada salat bersendirian. Salat berjamaah, kata Nabi, lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 darajah.
sebanyak 27 darjat. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan ataupun menjelaskan berkenaan dengan kepentingan dan kelebihan salat berjamaah. Yang mana salat berjamaah itu dikatakan lebih baik pahalanya ataupun lebih banyak pahalanya daripada salat bersendirian. Dan hadis ini juga menjelaskan bahawasanya salat bersendirian itu lebih kurang pahalanya berbanding salat berjamaah. Kenapa berlaku begitu? Kadang-kadang kita kata kenapa jadi macam ni? Sebab rasa pelik sebab salatnya sama, perbuatannya sama. Bahkan makmum, ada kala makmum ni kalau salat yang jahriyah, makmum dalam salat yang imam baca kuat tidak perlu membaca surah Fatihah. Khilaf di kalangan para ulama, makmum kena baca ke tidak, kita akan bincang nanti insya-Allah sampai bab dia. Cuma surah tak perlu baca. Bila surah tak perlu baca, patutnya solat bersendirian lebih banyak pahala. Kerana makmum kena baca Fatihah, kena baca surah. Kan seseorang yang salat bersendirian ni, dia kena baca Fatihah, dia kena baca surah. Tapi kalau salat berjemaah, salat yang bacaan kuat, seperti salat subuh, seperti salat maghrib, seperti salat isya, bila imam membaca dengan kuat, adakah makmum perlu membaca Fatihah? Ulama berbeza pendapat di sini. Tapi adakah makmum perlu membaca surah? Tak perlu. Makmum hanya perlu mendengar bacaan surah yang dibacakan oleh imamnya. Sepatutnya kalau ikut logik akal, dah tentulah solat bersendirian lagi banyak pahala sebab makmum baca Fatihah dan baca surah. Solat berjemaah pula, makmum baca Fatihah kalau dia memegang mazhab Syafi'i, tetapi mendengar surah daripada imam dia tak baca. Tetapi agama bukan hanya sekadar apa yang kita fikir logik. Agama bukan hanya sekadar apa yang kita fikir munasabah dengan akal fikiran kita. Kerana apa yang berkaitan dengan akidah, apa yang berkaitan dengan ibadah, selain daripada urusan-urusan dunia, maka akal itu hanya menerima dan tunduk. Sami'na wa ata'na. Jadi orang yang salat bersendirian pahalanya kurang daripada orang yang salat berjemaah. Sebab itu Nabi bandingkan antara dua. Salat berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda, 27 darjat. Itu yang dimaksudkan ataupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarak suka kita salat berjemaah. Dan di sana dalam hadis ni kalau kita tengok banyak perbezaan di antara salat berjemaah dengan salat sendirian. Yang mana salat bersendirian tu satu pahala je lah. Manakala salat berjemaah itu berganda-ganda. Okey. Hadis ni juga nak bagi tahu kita bahawasanya orang yang salat bersendirian, salatnya sah. Tak dikatakan batal. Walaupun dia salat bersendirian, walaupun afdalnya dia salat berjemaah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan dalam hadis ni perkataan afdal. Lebih baik. Maksudnya salat berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian. Salat berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian. Maksudnya apa? Lebih saja. Bukan bermakna salat bersendirian itu tidak sah. Kerana lafaz afdal di dalam hadis yang bermaksud lebih baik menunjukkan bahawasanya kedua-dua salat padanya ada fadilat. Tetapi berjemaah lebih banyak fadilatnya berbanding salat bersendirian. Ini bagi orang yang tidak ada uzur lah. Adapun kalau dia uzur, sakit sehingga tidak dapat untuk melaksanakan salat berjamaah, maka dia tak pergi itu bukan kerana kehendak dia, tetapi kerana halangan dia. Kehendak dia nak pergi tapi tak boleh. Maka dalil-dalil menunjukkan bahawasanya dia tetap mendapat pahala yang penuh. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Okey, kita tengok hadis berikutnya sebelum kita hurai lebih panjang berkenaan dengan bab ini. Baik, hadis nombor 54. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه. Dan hadis ini lafaznya lafaz milik Bukhari tapi Imam Muslim juga meriwayatkan daripadanya. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul rajul fil jamaah, salat seorang lelaki dalam keadaan dia berjamaah dengan imam ataupun dia menjadi imam, orang lain ada menjadi makmum dia, tudha'afu ala salatih, digandakan berbanding salat dia di rumah dia ataupun di pasar dia sebanyak 25 kali ganda. Tadi sebut 27, yang ni sebut 25 pula. Sebahagian ulama hadis mengatakan perbezaan ini bukan bermakna perbezaan disebabkan Nabi itu bercanggah-canggah pendapat, tak. Tetapi kerana salat berjemaah ini ada kalanya kualiti itu berbeza. Kualiti berjemaah itu berbeza dari sudut khusyuknya, dari sudut panjang dan pendeknya, dari sudut perbuatan-perbuatan sunnahnya. Maka sebab itu ada yang dapat 27, ada yang dapat 25. Perbezaan pahala itu bergantung kepada kadar keikhlasan, kadar kualiti ibadah dan begitulah seterusnya. Wa dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa dzalika, dan itu apa dia? Annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Sesungguhnya seseorang itu apabila dia mengambil wudu lalu dia perbaiki wudunya, lalu dia mengelokkan wudunya, summa kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa as-salah, tidak ada yang mengeluarkan dia daripada masjid ini melainkan salat. Maksud dia pergi keluar daripada rumah dia nak pergi ke masjid tu memang semata-mata kerana niat nak salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah, dia tidak melangkah dengan satu langkah melainkan langkahnya itu akan menyebabkan darjatnya terangkat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan langkah itu tidak akan berlaku melainkan dosanya juga akan digugurkan. Fa idza shalla, dan apabila dia salat di masjid, lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musalla. Malaikat bukan kata satu malaikat, banyak malaikat akan berdoa untuknya. Madama fi musalla, selagi mana dia berada di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, ya Allah salli alaihi, berselawatlah ke atasnya. Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunkanlah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Wala yazalu fi salah man tadhara salah, dan dia wala yazalu fi salah, dan dia dianggap kekal di dalam salat selagi mana dia duduk dalam masjid kerana menunggu salat yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah. Yang pertama, kelebihan salat berjemaah. Ya, kelebihan salat berjemaah ini telah saya huraikan dalam hadis yang lepas. Kita tak mau bincang lagi lah. Cuma perbezaan pahala tu yang saya telah huraikan baru tadi. Ada yang kata 27, ada yang kata 25. Kadang-kadang orang yang tak berapa nak biasa dengan kitab-kitab hadis, dia akan kata apa? Dia akan kata, inilah hadis sikit-sikit bercanggah. Sikit-sikit bercanggah. Tapi sebenarnya bukan bercanggah.
sebenarnya bukan bercanggah. Sebenarnya adalah kita panggil dia perbezaan keadaan, perbezaan situasi. Okey, baik. Kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita apa dia? Yang kedua, berjemaah ini bukan syarat sah salat. Walaupun berjemaah ini merupakan satu kelebihan. Berjemaah satu kelebihan, tak ada siapa nafi. Salat berjemaah lebih baik daripada salat sendiri. Tapi adakah bermakna salat berjemaah itu syarat untuk sah salat? Tak. Sebab Nabi kata afdal ataupun tudha'af. Kan? Salat lelaki di dalam keadaan berjemaah digandakan pahalanya berbanding salatnya di rumahnya dan juga di pasarnya sebanyak 25. Maksudnya apa? Solat sendirian pun boleh. Di rumah kalau solat sendirian, kalau dia solat sendirian, solatnya itu dikira sah. Tapi tak dapat banyak pahala seperti mana orang yang bersolat di masjid. Okey. Semua fadilat ni, bila Nabi SAW sebut, pertama solat berjemaah digandakan. Kemudian, setiap langkahnya itu akan mengangkat darjatnya. Dan setiap langkahnya itu akan gugurkan dosanya. Dan bila dia salat, malaikat akan mendoakan dia selagi mana dia berada dalam salatnya. Adakah semua kelebihan ini tercapai bagi semua orang yang pergi ke masjid? Kan? Jawapannya perlu dikhususkan kerana dalam hadis ini menyebut sesiapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia pergi ke masjid dalam keadaan tak ada niat lain melainkan nak salat. So dia ada dua syarat. Yang pertama kena ambil wuduk sempurna. Yang kedua memang niat nak pergi salat. Barulah dia dapat kelebihan langkahnya mengangkat darjat, langkahnya juga menggugurkan dosa. Malaikat doakan dia selagi mana dia berada di dalam masjid tersebut. Dan apabila dia berada dalam masjid, dia menunggu waktu salat, itu juga berpahala untuk dia. Dia kena ambil wuduk daripada rumah sempurna. Tapi adakah bermakna kalau dia pergi masjid tak berwuduk ataupun wuduk dia tak sempurna, adakah bermakna dia tak dapat kelebihan langsung? Jawapannya dapat. Cuma dia tak dapatlah kelebihan spesifik yang disebut di dalam hadis ini. Okey. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Astagfirullah. Okey. Okey, hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus salati 'ala al-munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya salat yang paling berat ke atas orang munafik ialah salat Isya dan juga salat Fajar. Kalaulah mereka tahu apa yang ada di dalam kedua salat ini, kalaulah mereka tahu ganjaran yang terdapat di dalam dua jenis salat ini, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang bersalat untuk keduanya walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-salah, sesungguhnya aku ni berazam untuk mengarahkan salat itu dilaksanakan ataupun dipanggil ataupun diiqamahkan salat, ya, diiqamahkan salat. Summa amura rajulan fayusalli binnas, kemudian aku mengarahkan manusia, aku mengarahkan seorang lelaki
supaya menjadi imam. Summa antaliq ma'i, kemudian aku beredar dengan beberapa orang lelaki, ma'ahum huzan min hatab, bersama-sama mereka ada beberapa ikatan daripada kayu api, ila qaumin, untuk aku bersama dengan lelaki ni, masing-masing bawa kayu api, pergi kepada kaum yang tidak datang bersalat, fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar, lalu aku akan bakar rumah mereka ini dengan api. Bakar rumah mereka dengan api. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hadis ni nampak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni serius sikitlah. Kan? Hadis yang tadi kita tengok berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang kenapa berlakunya perbezaan di antara 25, ada yang kata 27. Tapi mereka tidak berbeza pendapat, mengatakan salat bersendirian itu macam tak ada masalah. Kalau tengok pada lafaz hadis pertama dan hadis kedua yang saya bacakan tadi. Kalau tengok pada riwayat yang kata 25 dan yang kata 27, ada ulama huraikan perbezaan itu. Saya nak urai sikit lah. Kebetulan kita dah bincang ni. Tadi saya kata, di sana perbezaan itu berlaku disebabkan perbezaan orang yang bersolat dari sudut keadaan mereka. Ada yang dapat 25 pahala disebabkan kesempurnaan dia 25 je. Ada yang dapat 27 sebab kesempurnaan dia 27. Ada juga yang kata, mula-mula Nabi sebut 25. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pahala yang lebih banyak kepada Nabi SAW, lalu Nabi bagi tahu 27. Ada juga yang kata tak ada perbezaan pun 25 dengan 27. Sebab 27 tu kan ada 25 dalamnya. Cuma tambah 2 je lagi. Itu pandangan para ulama. Tetapi hadis nombor 1 dan nombor 2 yang kita baca tadi, nampak taklah begitu keras Nabi SAW mengecam orang yang tak salat berjemaah. Tapi dalam hadis ni, seolah-olah macam Nabi SAW berkeras. Sehingga Nabi kata, aku nak pergi ke rumah orang yang tak datang salat ni, bawa lelaki dengan beberapa ikatan kayu api, mana-mana orang yang tak datang, aku akan bakar rumah dia. Okey. Tuan-tuan, kita nak bincang sikit berkenaan dengan salat berjemaah ni. Kita dah bincang 3 hadis. So, kita tengok dulu. Pertama, salat berjemaah ini tak ada siapa kata ia tidak disyariatkan. Salat berjemaah disyariatkan. Salat berjemaah, salat fardu ni disyariatkan. Benda yang disuruh oleh agama. Sebab itu Al-Imam Ibn Abdul Bar, seorang ulama mazhab Maliki, berasal daripada Andalus. Dia kata apa? Dia kata, wa fi fadlil jama'ah fi salah ahadithu mutawatiratun 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a al-ulama 'ala sihhati maji'iha wa 'ala i'tiqadiha wal qawli biha. Dia kata, dalam bab kelebihan salat berjemaah waktu salat ni terdapat banyak hadis-hadis, terlalu banyak hadis mutawatir. Maksud hadis mutawatir ni dia punya jalan dia terlalu banyak daripada Nabi SAW. Dia punya jalur periwayatan tu terlalu banyak daripada Nabi. Sehingga dia kata para ulama berijma' mengatakan hadis ini memang datang daripada Nabi SAW. Dan para ulama juga berijma' mengatakan seseorang wajib mengatakan salat berjemaah itu memang ada dalam agama dan wajib berpegang dengan. Sebab ini yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Nawawi dia komen hadis ini, dia kata, "Fa jama'atu ma'murun biha lil ahadits as-sahihati al-mashhurah wa ijma'i muslimin." Ya. Kata Imam Nawawi, salat berjemaah ini sesuatu yang disuruh dalam agama. Kerana di sana terdapat hadis-hadis yang masyhur. Hadis sahih yang masyhur lagi.
dan di sana terdapat ijma' ulama. Ni yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu'. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. Kita dah tahu dah salat berjemaah ini sesuatu yang disuruh oleh agama. Tapi yang disuruh ni ada yang wajib. Yang disuruh ni pun ada yang sunat. Jadi yang mana satu? Hukum salat berjemaah ni wajib ke sunat? Ulama berbeza pendapat. Di sana ada para ulama mengatakan hukum salat berjemaah ni fardu ain bagi lelaki. Ya, bagi lelaki salat ini adalah pendapat ulama yang bernama Atha Al-Auza'i. Inilah pendapat mazhab Hanbali dan juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah, seperti sebahagian ulama hadis juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Dan inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Okey. So ini pendapat pertama, dia kata fardu ain bagi lelaki. Jadi kalau tak pergi solat berjemaah tanpa uzur, dosa. Dalil mereka ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Surah An-Nisa ayat 102. Allah Taala sebut ni dalam ayat ni, Allah Taala huraikan berkenaan dengan salat waktu perang. Waktu perang Allah Taala ajar tata cara salat waktu berperang. Waktu berperang pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk salat berjemaah. Maksudnya kalau tak perang lagilah disuruh. Sebab itu mereka kata apa? Kalau solat berjemaah ni tak wajib ke atas lelaki, dah tentulah waktu perang tak perlu dah untuk kita berjemaah. Tapi waktu perang pun disuruh untuk berjemaah. Apatah lagi waktu yang tak perang. Itu dalil mereka yang pertama lah. Dalil mereka yang kedua, bagi pendapat yang pertama, dalil mereka yang kedua, di sana ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya ini buta. Boleh tak saya tak pergi masjid untuk solat berjemaah? Maka Nabi SAW sebut, hal tasma'un nida. Kau dengar azan? Dia kata, naam. Dia kata, dengar. Nabi kata, ajib. Nabi kata, kalau begitu jawablah azan. Jawab azan tu dengan datang ke masjid solat. Buta tu. Dalam sebahagian riwayat kata, la ajib laka rukhsah. Aku tak dapati bagi kamu ada rukhsah. Dan rukhsah biasanya bermaksud sesuatu yang ganti kepada yang wajib. Bila Nabi kata, aku tak dapati kamu ada rukhsah, maksudnya benda tu wajib. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ni kata, kalaulah seorang lelaki tu dia tak pergi masjid, dia salat di rumah sendirian dia, salat dia itu tetap sah. Cuma berjemaah tu wajib bagi dia. Okay. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, solat berjemaah ini wajib bagi lelaki untuk solat 5 waktu. Sesiapa yang meninggalkan solat berjemaah secara sengaja tanpa ada uzur, solat itu tak sah, dia wajib untuk ulang solat tu balik berjemaah. Ini adalah pendapat Zahiri dan sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali. Okay. Hujah bagi pandangan ni ialah hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah orang yang tak datang ke masjid. Dan di sana ada satu hadis lagi daripada Ibnu Abbas. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang mana dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a nida falam ya'tihi fala salata illa min 'udhr. Sesiapa yang dengar azan tetapi tak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada uzur, baru ada salat. Maksudnya tak ada salat bagi itu, dia orang faham tak sah, so kena ulang. Tapi riwayat ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahihnya ia adalah kata-kata Ibnu Abbas. Di sana ada lagi riwayat
yang menunjukkan wajib untuk ulang bagi orang yang tak ada uzur, bagi lelaki yang tak ada uzur, salat 5 waktu di rumah tanpa berjemaah. Dia kata tak ada salat dan dia tak sah salat, kena ulang balik berjemaah. Apa hadisnya? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sebarang salat bagi orang yang berdekatan dengan masjid, jiran masjid, melainkan di dalam masjid. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini merupakan hadis yang dhaif. Okey. Habis pandangan yang kedua. So pandangan pertama yang kedua ini sama. Cuma bezanya dari sudut berulang tak boleh ulang kalau dah solat bersendirian. Pendapat pertama kata tak boleh ulang, pendapat kedua kata perlu. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Al-Imam Syafi'i, ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat Hanafi dan juga kebanyakan Maliki. Mereka mengatakan salat berjemaah ini fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah maksudnya dalam sesebuah tempat mesti ada salat berjemaah. Kalau tak ada, semua orang tak buat, berdosa. Semua berdosa. Tapi kalau seorang sebahagian buat, sebahagian lagi tak buat, tak mengapa. Okey? Manakala pandangan yang keempat, pandangan yang mengatakan ia adalah sunat muakkad yang tidak berdosa kalau kita tinggalkan sebab benda sunat. Ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh sebagian ulama daripada Abu Hanifah. Ada juga yang menukilkannya daripada mazhab Maliki. Ada sebagian ulama mazhab Maliki. Dalil mereka ialah hadis Ibn Umar tadi yang kita baca. Yang mana Nabi SAW kata salat berjamaah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Manakala pandangan yang takwilan mereka, mungkin kita akan tanya, kenapa Nabi nak pergi bakar rumah orang yang tak solat ni, berjemaah ni? Kan? Sebab kalau benda tu tak wajib, takkan Nabi sampai nak bakar rumah orang. Bakar rumah ni benda serius lah. Harta kot rumah kan. Mana boleh kita suka-suka bakar rumah orang? Jadi mereka takwil. Mereka kata, orang yang nak bakar rumah tu, yang Nabi nak bakar rumah itu bukan orang Islam, itu orang munafik. Yang selalu tak datang ke masjid. Dia tak datang ke masjid langsung. Tak selalu solat di masjid. Dan yang kedua, Nabi tak bakar rumah, Nabi azam ya. Maksudnya nak tunjuk benda tu serius lah. Kan? Manakala orang buta tu pula, yang Nabi kata, saya ni, yang mana orang buta tu kata kat Nabi, saya ni buta. Boleh tak saya solat di rumah? Nabi kata, aku tak dapat rukhsah. Mereka kata, hadis ni Nabi tak bagi orang buta tu bukan menunjukkan wajib. Tapi orang buta tu, bukan menunjukkan wajib berjemaah. Tapi orang buta tu, dia nak solat di rumah bersendirian, tapi dia nak pahala berjemaah. Sedangkan dia dengar azan dan dia boleh datang ke masjid. Maka sebab itu Nabi SAW kata tak boleh. Kan? Sebab itu Nabi SAW kata tak boleh. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya cenderunglah kepada pendapat yang mengatakan ia adalah fardu kifayah. Dia adalah fardu kifayah. Jadi dalam sesebuah negeri kena ada. Sebab tu dia menjadi syiar. Dia menjadi syiar di dalam agama. Okey, baik, kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Berapa orang paling kurang nak berjemaah ni? Soalan yang kita kadang-kadang jarang tanyakan. Berapa orang biasanya? Para ulama mengatakan 2 orang sudah memadai. Baik, Ibn Qudamah kata wa tan'aqidul jama'atu bi 2 fasa'ida la na'lamu fihi khilafa. Jemaah, salat berjemaah itu terhasil dengan 2 orang cukup ataupun lebih. Dan kita tak jumpa, kita tak tahu pun ada khilaf dalam masalah. Ya? Imam Nawawi kata, qala ashabuna aqallul jama'ah 2, imamun wa ma'mum. Ulama kita mengatakan jemaah yang paling kurang itu 2 orang, imam seorang, makmum seorang, memadai. Fa idza shalla rajulun bi rajulin aw bi imra'atin aw amatihi aw bintihi aw ghairihim aw bi bilamihi aw bi sayyidatihi aw bi ghairihim hasalat lahumā fadilatul jama'ah allati hiya 5 aw 27 darajah. Wa hadha la khilafa fihi. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki salat dengan seorang makmum lelaki ataupun seorang makmum perempuan ataupun hamilnya,
ataupun anak perempuannya, ataupun selainnya, ataupun hamba lakinya, ataupun tuan perempuannya, ataupun selain daripada mereka, maka kedua-dua yang solat dua orang tu, kedua-dua dapat pahala berjemaah sama ada 25 ataupun 27 mengikut kepada keadaan. Ya, baik. Ibn Rajab mengatakan tidak kami ketahui adanya khilaf bahawa solat berjemaah itu terhasil dengan dua orang paling kurang. Idza kana min ahli taklif. Jika dua orang tu kedua-duanya sudah masuk sebagai mukallaf. Walau kana al-ma'mum imra'atan, walaupun makmum itu perempuan. Fa idza kana al-ma'mum sabiyya, tapi kalau makmum itu budak kecil yang belum balik tapi dah memayang contohnya, adakah jemaah dikira? Adakah dapat pahala berjemaah? Kata Ibn Rajab, fihi riwayatan an Ahmad. Di sana ada dua riwayat daripada Ahmad dalam salat berjemaah. Dalam salat berjemaah kalau fardu. Tapi kalau salat sunat dapat juga pahala berjemaah. Okey? Tetapi majoriti ulama mengatakan dua orang kalau seorang mumayyiz, makmum tu mumayyiz sekalipun tetap dapat pahala berjemaah. Tetap dapat. So nak bagi tahu kata beza sungguhlah solat seorang-seorang dengan solat tambah lagi seorang berjemaah. Jadi sebab itu kalau boleh kita jaga solat berjemaah. Saya sebut tadi pandangan yang mengatakan ia adalah fardu kifayah adalah pandangan yang lebih kuat. Sebab apa saya kata begitu? Kerana para ulama seolah-olah macam sepakat. Kalau dalam sebuah negeri itu langsung tak bersalat berjemaah, masjid kosong, mereka akan diperangi sehingga mereka laksanakan salat berjemaah. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, dia kata apa? Li'ijma'ihim ala annahu la yajuzu an yajtami'a ala ta'til al-masjid kullaha min al-jama'ah. Ulama bersepakat mengatakan tak boleh masyarakat bersepakat untuk memandulkan fungsi masjid keseluruhannya tanpa ada salat berjemaah di dalamnya. Ya, jadi benda ni kena ambil perhatianlah, hati-hati ya. Tapi kat sini saya rasa dekat Malaysia tak ada masalah. Okey. Adakah salat berjemaah ini untuk kita, bagi mereka yang pegang pada pendapat salat berjemaah ni fardu ain, kita pegang fardu kifayah, jadi kalau sebahagian pergi okeylah. Adakah bermakna wajib untuk ke masjid ataupun boleh untuk dilakukan berjemaah di rumah? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, wajib berjemaah di masjid. Kalau dia buat di rumah tanpa uzur, dia tetap tidak melaksanakan tuntutan berjemaah yang fardu ke atas. Ini bagi orang yang pegang pada pendapat jemaah itu fardu ain. Ini pendapat satu ni. Ini adalah satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Ini pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Sebab dia orang kata dalam hadis banyak diikat solat berjemaah ni dengan masjid. Tapi pendapat majoriti ulama, dan ini pendapat yang sahih, dia tak terikat dengan masjid. Kalau dia berjemaah di rumah pun dapat juga pahala 27, 25 tu. Laksanalah. Cuma buat di masjid tu dianggap sebagai fardu kifayah bagi sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Cuma kalau katalah dia ni solat di rumah berjemaah, dapat pahala tu dapat. Tapi orang yang solat berjemaah di masjid dengan orang yang solat berjemaah di rumah, walaupun dia dapat 27 pahala, katalah dia dapat 77 pahala sebab berjemaah, solat di masjid itu lebih baik. Sebab solat di masjid itu tadi kan ada setiap langkah mendapat darjat lebih tinggi, setiap langkah itu menggugurkan dosa. Okey? Baik. Apa dalil mereka yang kata solat berjemaah ini boleh walaupun tak dilaksanakan di masjid? Mereka menggunakan dalil hadis Jabir yang kita dah baca dulu, iaitu Nabi SAW menyebutkan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Bumi dijadikan untuk aku ni sebagai masjid dan juga ejen pengangkat hadas, tayamum bagi mereka yang tak ada air. Fa ayyuma rajulun min ummati, mana-mana lelaki daripada kalangan umat aku, adrakathu as-salah, telah masuk padanya waktu salat, falyusalli, salatlah.
Nabi tak kata masjid. Nabi tak kata masjid. Nabi kata di mana-mana boleh solat. Dan hadis dua orang lelaki dalam Sahih Muslim yang mana peristiwa ini berlaku dekat Masjid Khaif. Masjid Khaif di Mina. Nabi SAW solat subuh bersama dengan para sahabat. Setelah selesai, Nabi nampak ada dua orang tak salat bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabat, alayya bihima. Pergi panggil dua orang tu. Dia pergi panggil dua orang. Nabi nampak tak salat. Kemudian dua orang tu pun datang dalam keadaan menggeletar. Nabi tanya, ma mana'aku ma an tusalliya ma'ana? Apa yang melarang kamu daripada salat bersama dengan kami ni? Ma mana'aku ma an tusalliya ma'ana? Apa yang melarang kamu daripada salat bersama dengan kami? Jadi sahabat ni dijawab. Dia kata, laqad sallaina fi rihalina. Kami dah salat di tempat kami. Kami dah salat di kemah kami. Kan? Maka Nabi SAW kata, la taf'ala, jangan buat macam tu. Fa idza ataitum masjid jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Jangan buat macam tu lain kali. Kalau kamu datang dekat masjid ada berjemaah di dalamnya, jemaah sedang berlaku, fasalliya ma'ahum, salatlah bersama mereka. Kerana salat itu untuk kamu adalah nafilah, adalah sunat. Jadi kalaulah salat berjemaah di masjid ni menjadi satu kewajipan, dah tentu Nabi akan tegas marah mereka. Cuma Nabi sebut kat sini, jangan buat macam tu sebab ulanglah balik, benda tu sunat untuk kamu. Kan? Jadi pendapat yang mengatakan solat berjemaah ini boleh dilaksanakan di rumah, bagi saya lebih tepatlah. Lebih tepat sebab dalam hadis yang kita baca awal tadi tu, Nabi kata salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian 27 kali ganda. Di 27 kali ganda tu diikat dengan berjemaah. Diikat dengan berjemaah, tidak diikat dengan masjid ataupun sebagainya. Okay. Wallahu a'lam. Tapi tak dinafikan pergi masjid lebih baguslah. Okay. Kita pergi kepada persoalan berikutnya. Apabila jemaah telah habis, telah selesai berjemaah, bila imam mulakan salat sehingga selesai, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila imam selesai tu, kita datang tengok, imam dah habis. Boleh tak kita ulang lagi sekali solat berjemaah? Bukan kita ulang, maksudnya kita nak buat jemaah baru. Masjid tu ada imam ratib dia. Masjid tu ada imam yang dilantik oleh pemerintah. Tapi kita datang ni, kita tengok, jemaah dah habis pula, saya nak dapat 27 kali ganda. Boleh tak saya ulang balik solat berjemaah? Bukan saya ulang, maksudnya saya buat jemaah kedua. Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Pendapat yang pertama kata tidak dimakruhkan, dibenarkan, bahkan bagus pun, sebab untuk dapat pahala berjemaah. Ini pendapat yang dinukil daripada Ibnu Mas'ud, daripada Anas bin Malik, daripada sebahagian ulama mazhab Hanafi. Dalil mereka ialah Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada satu ketika Nabi SAW dah selesai dah solat bersama dengan para sahabat. Kemudian datang seorang lelaki, dia nak solat, dia tak solat lagi, dia lambat. Kemudian Nabi SAW terus offer kepada sahabat yang dah solat dengan Nabi tu, ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ah. Kenapa tidak ada seorang lelaki bersedekah kepada lelaki ni supaya dia boleh solat bersama dengan beliau? Maksud Nabi nak kata, siapa nak bersedekah? Sedekah ni maksud apa? Bagi pahala. Jadi penyebab kepada pahala berganda kepada orang yang datang lambat ni. Kalau solat seorang dapat satu pahala. Kalau diulang lagi bersama dengan orang ni, dia dapat pahala lebih lah. So itu dianggap sebagai sedekah. Okay?
menunjukkan boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang kata makruh. Ya, kalau masjid tu ada imam ratib, dan masjid tu bukan jenis masjid yang duduk di tepi jalan, yang selalu orang lalu-lalang, dia kata tak digalakkan. Ini pendapat yang dinisbahkan kepada majoriti ulama. Bagi saya pendapat ni dikeluarkan oleh para ulama disebabkan mereka tak mau orang menjadikan hukum dibenarkan untuk ulang berjemaah ini ataupun buat jemaah lain daripada imam ratib ni sebagai satu cara untuk orang berpecah belah. Macam mana berpecah belah? Kita buat jemaah baru sebab kita tak mau jemaah dia. Sedangkan masjid itu dibina untuk bersatu padu. Masjid itu dibina untuk bersatu padu. Tapi apa yang berlaku? Dia jadi gaduh. Tak apa. Kita tak payah semayang dengan dia. Kita tak suka dengan dia. Dia parti lain pada kita. Contohnya kan. Dalam masyarakat bergaduh kadang-kadang pasal parti politik lah. So parti lain. Kita tak mau solat dengan dia. Kita buat solat lain. Kita buat jemaah lain. Oleh kerana itu, sebahagian ulama moden hari ini mereka membahagikan kepada beberapa kategori keadaan untuk buat jemaah baru ni. Pertama sekali, kalau masjid itu berada di tepi jalan, macam masjid RNR ke, masjid yang betul-betul orang musafir lalu, yang itu tak ada masalah. Sebab dipahami, orang datang tak ikut masa. Dan yang semayang ni masjid itu bukan orang tempatan saja, orang luar pun. Maka tak jadi masalah. Tapi kalau masjid itu berada di jauh daripada laluan musafir, jauh daripada laluan musafir, tengok keadaan. Kalau nak kata orang yang datang lambat tu dia memang lambat bukan sebab dipakat, bukan sebab ada pakatan nak buat jemaah lain, maka dibenarkan. Seperti mana yang berlaku pada sahabat tadi dalam Musnad Ahmad tadi. Tapi kalaulah kata memang ada pakatan, yang ni tak boleh lah. Yang ni tak dibenarkan kerana dia seolah-olah telah menjadikan jemaah kedua tu untuk lari daripada bersatu padu dengan orang Islam yang lain. Okey, sebab itu Ibn Rajab kata, ini masjid yang berada di tepi jalan yang kadang-kadang tak ada imam ratib pun. Ibn Rajab kata apa? Ibn Rajab Al-Hambali dia kata, wa mata lam yakun lil masjid imamun ratib. Kalau dekat masjid itu, bila mana dekat masjid itu tak ada imam ratib, lam yukrah i'adatul jamaah fihi inda ahadin minal ulama. Maka tak dimakruhkan untuk kita ulang jemaah di dalam masjid tersebut. Pada mana-mana ulama pun kata benda yang sama kecuali Laits bin Sa'ad. Sebab dia tetap kata makruh juga. Cuma majoriti ulama kata tak. Sebab imam ratib tak ada. Kenapa ulama tak bagi kalau ada imam ratib dan kalau masjid tu jauh? Sebab mereka tak nak pecah belah. Isu sikit dah tinggalkan jemaah dengan imam. Jangan. Kita disuruh untuk bersatu padu. Okey. Baik. Kalaulah kata kita nak mulakan jemaah yang kedua. Kita datang ke masjid, tengok-tengok solat jemaah dah habis. Imam ratib dah habis solat dah pun. Kita nak buat jemaah yang kedua, boleh tak kita solat rawatib dulu ataupun kena terus solat berjemaah? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ulama berbeza pendapat. Okey. Pandangan yang pertama, sesiapa yang masuk dalam masjid yang telah selesai jemaah pertama bersama dengan imam ratib, waktu masih berbaki, maka dia boleh untuk solat sunat dulu, solat rawatib dulu. Ini pendapat majoriti ulama. Ini pendapat majoriti ulama. Okey. Dalil mereka ialah pandangan daripada ataupun riwayat daripada Anas, yang mana ada seorang pemuda nama Ja'ad Abi Uthman. Dia kata, marra bina Anas wa ma'ahu ashabun lahu zuha'a 10. Anas melalui kami bersama dengan dia, sahabat dia lebih kurang 10 orang. Wa qad sallaina salatal ghadah. Kami telah pun selesai salat subuh. Faqala sallaitum? Anas kata, kamu dah salat dah? Kamu semua dah salat ke? Qulna na'am, kami kata sudah. Fa amara ba'dhum fa'adzan. Anas pun arahkan sebahagian daripada mereka untuk azan, wa shalla raka'atain. Kemudian Anas salat dua rakaat. Ya, summa amarahu fa aqam. Kemudian Anas suruh dia iqamah, summa taqaddam fa shalla. Kemudian barulah Anas salat. So dalil ini
adalah dalil perbuatan sahabat iaitu Anas bin Malik. Pandangan yang kedua kata tak perlu dah solat rawatib ni, tak perlu dah. Terus ini solat fardu. Sebab orang dah berjemaah dah. Tapi ini pendapat minoriti ulama. Ini pendapat minoriti ulama, tapi pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Okey. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Qala faqala Bilal ibn Abdullah wallahi lanamna'ahun. Qala fa'aqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila yasta'jana ahadukum imra'atuh, bila isteri kamu, bila isteri salah seorang daripada kamu minta izin untuk pergi ke masjid, janganlah kamu halang dia. Bilal bin Abdullah kata, demi Allah, kami akan halang mereka daripada pergi masjid. Maka Abdullah pun dia marah. Dia marah. Bilal ni dengan Bilal bin Abdullah. Marah sungguh. Bilal bin Abdullah siapa? Anak kepada Abdullah bin Umar. Anak Abdullah bin Umar kata, kami akan halang. Dan dengar hadis pun dia kata, kami akan halang. Itu yang Abdullah paling kat dia, marah dia sungguh-sungguh. Dalam riwayat yang disebut, Abdullah siap pukul dada dia. Yang mana kata anak murid dia, aku tak pernah dengar lagi Abdullah marah macam tu. Aku tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar lagi Ibn Umar marah sampai macam tu pada seseorang melainkan pada anak dia, iaitu Bilal. Sebab apa Abdullah bin Umar marah? Sebab dia dah dengar hadis lah daripada Nabi SAW, tapi dia tetap tak nak ikut hadis. Kadang-kadang manusia ni ada juga orang yang macam tu. Dengar ada hadis daripada Nabi SAW, tapi tak mau ikut. Tak apalah, dia kata. Kita nak buat yang macam biasa yang kita buat. Sedangkan apa yang Nabi buat tu bagus. Mujurlah Abdullah bin Umar ni tak ada zaman ni. Kalau Abdullah bin Umar ada zaman ni, kan? Oh, jenuh. Jenuh itu. Kena pukul lah ramai. Kan? Sebab pergi. Okey. Dalam hadis ni, Nabi SAW sebut, jangan larang. Jangan larang isteri nak pergi masjid. Apa hukum yang kita boleh ambil sebaliknya? Isteri nak pergi masjid kena minta izin suami. Sebab Nabi kata, apabila isteri salah seorang daripada kamu minta izin nak pergi masjid, maka jangan dia halang. So yang pertama, kena minta izin. Kenapa kena minta izin? Kerana suami itu ketua keluarga. Suami kena tahu lah isteri dia pergi mana. Kan? Tiba-tiba tak tahu. So macam mana? Dia ketua. Itu pertama. Yang kedua, perempuan dibenarkan untuk pergi masjid. Dibenarkan. Tak dihalang. Cuma kalau nak pergi ke masjid, pastikan tidak ada fitnah. Kan? Pakaian menutup aurat dan sebagainya lah, benda-benda yang kita dah tahu. Yang ketiga, tak pakai minyak wangi lah. Sebab apa tak pakai minyak wangi? Tak pakai, supaya tak menarik perhatian orang. Okey? Baik. Bila Nabi SAW kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu, wahai suami, melarang hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Para ulama kata, larangan ini berbentuk makruh. Maksudnya suami boleh halang, tapi makruh halang. Kalau isteri nak pergi ke masjid, dia pakai pakaian yang elok, tutup aurat dan sebagainya, maka dia larang juga. Larangan itu makruh.
Okay? Hmm. Okay. Kalau suami mempunyai hak untuk tak membenarkan isteri pergi ke masjid, walaupun benda itu tak digalakkan dalam agama tapi dibenarkan, maksudnya di tempat lain pun dibenarkan untuk halang lah. Kan, maksudnya kalau nak pergi kedai ke apa ke, suami kita tak payah pergi, saya pergi. So isteri kena taat pada suami dia lah. Okay. Kita pergi kepada solat berjemaah untuk perempuan. Majoriti ulama berpendapat orang perempuan pun digalakkan untuk berjemaah di rumah sesama mereka. Walaupun mereka ini lebih baik salat di rumah mereka berbanding masjid, tapi kalau mereka ni salat kalau di rumah tu berjemaah dengan bersedia, berjemaah lebih bagus lah. Berjemaah lebih bagus daripada itu pendapat majoriti ulama. Okey? Jadi kalau orang perempuan ni dia melakukan solat berjemaah bersama dengan dia, imam pun perempuan contohnya, kan, dia nak duduk kat mana? Kalau ikut dalam riwayat Ummu Salamah, Ummu Salamah ni mengimamkan perempuan, dia duduk dalam saf juga, tapi dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Ibn Qudamah kata, hadis ini kalau ia sahih, maka ia menjadi bukti, menjadi dalil. Kalau orang perempuan ni berjemaah bersama dengan mereka, imam duduk di tengah-tengah. Bukan di depan, tapi di tengah-tengah saf. Sama, selari dengan makmum yang lain. Okay? Tapi di sana ada khilaf tak? Ada khilaf. Ibn Hazmin kata tak perlu untuk duduk selari. Dia kata duduk depan macam orang lelaki juga. Itu Ibn Hazmin lah. Tapi majoriti ulama, mereka kata perempuan dia tak perlu ke depan lah. Dia duduk tengah-tengah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Okay, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Sekejap saya nak save supaya saya tak lupa. Okey. Saya tengok soalan kalau ada yang mana yang saya boleh jawab lah. Yang mana saya tak boleh jawab tu saya minta maaf banyak-banyak. Banyaknya soalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Adakah lebih afdal bagi wanita solat di rumahnya banding masjid? Ya. Perempuan afdal solat di rumah berbanding di masjid. Kalau nak pergi masjid pun boleh, tapi afdal di rumah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Buku yang Doktor baca hari ni ada ISBN tak? Ada lah. Ada ISBN. Kalau tak ada pun dikira boleh lah. Buku lama tak ada ISBN pun kan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya kita sedang bermusafir, menghimpunkan solat asar ke dalam solat zuhur, sedang kita menyempurnakan solat asar, datang makmum untuk jadikan kita sebagai imamnya. Adakah kita perlu teruskannya untuk jadi imam atau patut keluar? Jika patut keluar, bagaimana caranya? Sekejap, saya nak faham soalan ni. Kita sedang musafir, jamak asar ke zuhur. Sedang kita solat asar, datang makmum untuk jadikan kita imam. So kita imam lah. Adakah kita perlu terus? Okey. Maksudnya orang makmum tu solat zuhur lah kan, kita solat asar. Tak ada masalah mengikut pendapat yang sahih. Ulama beza pendapat dalam isu ni, ada yang bagi, ada yang tak bagi untuk perbezaan salat ni, tapi pendapat yang sahihnya adalah dibenarkan untuk makmum solat di belakang imam yang salat lain daripada dia selagi mana bentuknya sama. Saya sebut bentuk sama, kita tak boleh solat zuhur di belakang orang solat jenazah. Sebab solat jenazah bentuk lain. Tapi kalau orang tu dia solat bentuk sama, contohnya macam dia solat maghrib,
Jamak takhir di solat maghrib. Orang belakang dia solat isyak. Boleh tak? Boleh. Apa dalilnya? Ialah dalil Mu'adh Ibn Jabal. Dia dah solat dengan Nabi SAW solat isyak. Lepas tu dia balik ke kampung dia. Dia solat isyak dengan mereka. Dia menjadi imam. Solat dia tu solat sunat. Orang belakang dia solat isyak fardu. Dibenarkan. Wallahu. Dalam mazhab lain seperti Hambali kata sah salat bagi makmum yang tak baca Fatihah ketika imam baca secara kuat. Tapi ustaz sendiri pernah kata tak boleh tukar mazhab mengikut kesenangan. Saya pegang pada pendapat, yang mengatakan bahawasanya makmum diwajibkan membaca Fatihah dalam apa jenis solat sekalipun. Saya cenderung kepada mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Ya? Baik. Contoh banyak soalan Kalau mana saya tak sempat, saya minta maaf saya tengok mana yang sempat je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada was-was dalam bab taharah seperti mandi wajib dan najis dan was-was dalam ibadah seperti solat baca Fatihah. Jadi ana nak kena buat apa? Makin penat dengan was-was, kadang-kadang tak tahan, mohon bantu. Sebenarnya was-was ni tak payah layan. Kita dah tengok dah kita punya basuhan tu sempurna dan kita tak payah layan. Wafat datang kita tak payah layan. Kerana itu adalah metod syaitan untuk memenatkan kita beribadat. Bila kita penat, maka kita akan jadi putus asa. Kena ingat benda tu. Bila kita putus asa, kita tak mahu dah beribadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau lari topik tentang larangan mencukur, mencabut bulu badan, memotong kuku. Adakah termasuk kumis atau misai bagi yang ingin melakukan korban? Ya, apa saja bulu, apa saja kuku tidak boleh dipotong bagi orang yang melaksanakan korban bermula 1 Zulhijjah. Doktor, maaf lari sikit dari tajuk. Dalam akad wakalah untuk buat korban luar negara, agensi yang diwakilkan tak nak bagi tahu kadar upah yang diambil. Adakah sah akad wakalah? Kalau wakalah itu wakalah yang ada bayaran, ada upah, dia kena bagi tahu supaya tak berlaku gharar. Kalau tak, dia akan jadi gharar. Maka akad tak sah. Kalau dia tak nak bagi tahu, dia kena guna akad lain, iaitu akad salam, akad tempah. Yang tu tak payah bagi tahu kadar keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh saya minta pendapat tak macam mana saya nak terangkan untuk someone bila dia cakap kita tak boleh campur mazhab? Sebabnya ada kisah yang bila Imam Syafi'i pergi ke kawasan mazhab lain, dia pun ikut mazhab tu juga. Maksudnya kena respect mazhab. Pelik juga kan? Dia kata tak boleh tukar mazhab. Tapi bila Imam Syafi'i pergi ke tempat lain, Imam Syafi'i respect mazhab tu. So, Imam Syafi'i pun dah kira campur mazhab juga lah kan? Bagi saya, respect pada mazhab tu benda yang betul lah dia sebut. Tapi tak boleh campur mazhab ni ialah apabila kalau kita campur mazhab tu disebabkan kita nak bermain-main ataupun nak mencari kemudahan sehingga kita tak nak lagi dah berpegang dengan syariat tu, tak boleh. Tapi kalau kita tak berpegang dengan satu mazhab kerana kita belajar, kita yakin, kita percaya pendapat ni lebih kuat, tu tak apa. Bahkan sebenarnya dalam banyak keadaan sekarang ni kita dah campur dah mazhab. Dan umpamanya kalau kita pergi Mekah buat haji pada waktu ni, kita dah tukar kepada mazhab Hanafi. Kan, kalau kita beli barang tak menyebut saya beli saya jual, hanya sekadar ambil barang, bayar duit, senyum aja, kita dah ambil pendapat mazhab Hambali.
bukan mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i kena sebut saya beli, saya jual. So kita sebenarnya dah banyaklah tukar mazhab. Kita bukan tukar, kita bercampur-campur mazhab. Ya? Kalau kita pergi kat bank pun dah macam-macam mazhab yang ada untuk menghasilkan satu-satu produk bank Islam ataupun perbankan Islam. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir bersama isteri di fikrah antara Ustaz Samad Ali dan Wakil RJ Tahniah kerana berjaya anjurkan fikrah ni. Harap terus anjurkan majlis seperti ini. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak. Kita orang kata apa, berusaha lah. KUIPS ni saya sebenarnya diamanahkan untuk menerajui KUIPS ni. Itulah yang saya nak usahakan supaya kita dapat mewujudkan budaya dialog secara harmoni dan dalam keadaan yang sama, ya, kita saling hormat menghormati. Kita boleh berbeza pendapat dalam beberapa perkara, tapi kita tetap hormat menghormati. Tadi pun saya dikunjungi oleh sahabat saya, beberapa orang sahabat lah, yang apa tuan-tuan biasa kenal, Ustaz Nodros. Walaupun ada beberapa perkara yang saya lah berbeza pendapat dengan dia, tapi dia datang rumah saya berjamu dia makan, dia berkawan dengan saya, hormatkan saya pun hormat kat dia. Kan bagus begitu kan. Jadi ini benda yang sepatutnya kita lakukan. Allah. Okey. Last sebelum saya tutupkan majlis kita ni, Doktor, apakah larangan wanita memakai minyak wangi seperti yang dinyatakanlah hadis yang lain berunsur haram atau makruh? Okey. Orang perempuan ni kalau dia nak pakai minyak wangi untuk mahram dia, untuk suami dia, yang ni tak ada masalah. Tapi kalau dia pakai untuk orang lain sehingga orang terbau badan dia, yang ni haram. Sebab Nabi SAW menyebut dalam hadis, Nabi kata ayyu mamra'atin ishta'tarat famarrat biqaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, atau kama qal, mana-mana orang perempuan yang berwangi-wangian lalu pada satu kaum supaya kaum tu tercium bau wangi dia, maka dia seolah-olah dikira berzina. Walaupun bukanlah maksudnya dia dah berzina, tapi dia seolah-olah dah berzina. Sebab dia dapat, orang kata apa, tarikan orang. Ini bahaya. Ya? Jadi sebab itu, orang perempuan kena hati-hatilah. Ya? Wallahu a'lam. Okay. Semoga Ustaz sihat selalu. Rindu Perlis. Rindu Perlis kena datang Perlis selalu lah. Mudah-mudahan Perlis menjadi negeri yang subur dengan budaya ilmu, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Datuk Ayub, semua tim Nur Islam Academy yang orang kata apa, tak putus-putus berusaha untuk menganjurkan majlis-majlis ilmu pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Maaf salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.